selamat sejahtera kepada semua pelajar 4H yang cikgu kasihi dan cikgu sayangi. Jadi hari ini kita akan sambung topik yang kita telah pelajari sebelum ni, bab 3 penggunaan kumpulan logik. Jadi hari ini kita akan sambung daripada 2 minggu lepas. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar macam mana kita nak buat penafian. Penafian suatu pernyataan menggunakan bukan atau tidak. Okey, pernyataan tu kita assume sebagai P. P adalah pernyataan. Tapi kita nak buat sebagai satu penafian. Jadi kita nak buat sebagai satu penafian. Kita nak nafikan pernyataan tu. Okey, sekarang ni kita nak belajar macam mana nak menafikan pernyataan. Jadi contoh nombor satunya adalah 12. 12 adalah gandaan bagi 5. 12 ni bukan gandaan bagi 5, betul? Gandaan bagi 5 adalah 5, 10, 15, 20 macam tu kan? Tapi 12 bukan gandaan bagi 5. Okey, jadi penafiannya adalah 12 bukan gandaan bagi 5. Okey. Jadi ini adalah ayat penafian. Ayat penafian bagi pernyataan di atas. Pernyataannya adalah 12 adalah gandaan bagi 5. Ayat penafian bagi pernyataan ini adalah 12 bukan gandaan bagi 5. Jadi ini adalah pernyataannya. Ini adalah pernyataan. Jadi ini adalah penafian. Okey, mari kita tengok contoh nombor 2 pula. Contoh nombor 2 dia cakap 2 kuasa 3 bersamaan dengan 3 kuasa 2. Betul ke? Tak betul-betul. Tak betul. Jadi, kita nak guna bukan ataupun tidak. Kita gunakan tidak sebab katanya bersamaan. Jadi, kita tulis. Ayat penafiannya adalah 2 kuasa 3 tidak bersamaan dengan 3 kuasa 2. Jadi ini adalah ayat penafian. Ayat penafian. Ayat penafian bagi pernyataan di atas. Pernyataannya adalah 2 kuasa 3 bersamaan dengan 3 kuasa 2. Ayat penafiannya adalah 2 kuasa 3 tidak bersamaan dengan 3 kuasa 2. Okey, yang kedua dalam bab ni tadi kita tengok macam mana nak buat penafian kan? Jadi yang kedua dalam bab ni kita nak tengok macam mana kita nak menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan menggunakan perkataan atau ataupun perkataan dan. Okey. Jadi ayat majmuk ni adalah satu ayat yang mempunyai 2 atau lebih ayat. Jadi kita nak menentukan nilai kebenaran bagi ayat majmuk ni menggunakan perkataan atau ataupun perkataan dan. Okey, sini ada contoh. Okey, bagi ayat yang pertama kita jadikan dia sebagai P. Okey, ayat yang pertama dia cakap pentagon mempunyai 2 penjuru. Ayat yang kedua kita jadikan dia sebagai Q. Okey, Q adalah heptagon mempunyai 4 penjuru. Jadi kita nak menentukan nilai kebenaran ni, kita replacekan. Mula-mula sekali kita masukkan ataupun kita bina satu nilai kebenaran daripada ayat majmuk ni menggunakan atau. Okey, kita gunakan dan dulu. Okey, jadi kita gabungkan kedua-dua ayat ni, kita masukkan perkataan dan. Okey, pentagon mempunyai 2 penjuru dan heptagon mempunyai 4 penjuru. Okey, yang kedua kita tentukan nilai kebenaran ayat majmuk ni menggunakan perkataan atau. Okey, kita masukkan ayat P. Pentagon mempunyai 2 penjuru atau kita masukkan ayat Q. Heptagon mempunyai 4 penjuru. Okey, jadi ini macam mana kita nak menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk menggunakan atau ataupun dan. Okey? Okey, yang seterusnya kita nak tentukan 2 pernyataan. Pernyataan P dan pernyataan Q daripada ayat majmuk. Jadi ini adalah contoh ayat majmuk dia. Ayat majmuk dia cakap 2 kuasa 2 sama dengan 4 dan
2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi dekat dalam ayat ni, dalam pernyataan ni ada 2 ayat, betul? Okey, ayat pertama iaitu ayat P. Pernyataan P adalah 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, P, pernyataan P-nya adalah 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi pernyataan yang lain dalam pernyataan majmuk ni adalah yang ni. 2 kuasa 3 adalah sama dengan 8. Jadi ini pernyataan P, 2 kuasa 2 sama dengan 4, dan pernyataan Q-nya adalah 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey, sebab dia ada dan. Kalau dia ada atau dekat sini pun, ya yang ni lah. Dia punya pernyataan P dan pernyataan Q. Sebab ini adalah pernyataan majmuk. Okey, seterusnya kita nak tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan majmuk. Okey, saya ambil contoh yang terdekat dengan awak. Jadi saya ambil contoh penolong dengan ketua tingkatan awak lah, okey? Okey. Contoh ayat majmuk kita kat sini adalah Najib ialah ketua kelas dan Syazlina ialah penolong ketua kelas bagi kelas 4 harmoni. Betul kan? Okey, apa yang betul? Okey, pernyataan 1, pernyataan P. Pernyataan P kita adalah sini. Najib ialah ketua kelas 4 harmoni. Ini adalah pernyataan P. Dan pernyataan Q adalah Syazlina ialah penolong ketua kelas bagi kelas 4 harmoni. Ini adalah pernyataan Q, ini adalah pernyataan P. Jadi, betul kan Najib adalah ketua kelas? Jadi, pernyataan P adalah benar. Okey, Syazlina ialah penolong ketua kelas. Betul juga kan? Jadi, pernyataan Q juga benar. Jadi, kalau dua-dua pernyataan tu, okey, dia tanya pula, pernyataan P dan Q benar ataupun palsu? Kalau dan maksudnya kedua-dua sekali kena benar baru dia benar. Okey, kalau pernyataan P benar dan perkataan Q benar, jadi bila kita guna dan, P dan Q, dia akan jadi pernyataan yang benar. Tapi kalau satu salah, contoh saya tukar kat sini. Riksen ialah ketua kelas dan Syazlina adalah penolong ketua kelas. Jadi sebenarnya Riksen bukan ketua kelas kan? Jadi kat sini dia salah. Pernyataan P-nya adalah salah. Kan kat sini ada dan kan? Kalau ada dan dekat sini, dia akan jadi salah. Dia akan jadi pernyataan palsu. Sebab dan, dia tak boleh, dan tu maksudnya kedua-dua sekali kena benar. Kalau ada salah satu palsu, dia akan jadi pernyataan palsu. Okey, sama juga macam atau. Tapi atau ni kalau macam, okey, satu pernyataan benar dan pernyataan kedua pun benar, dia akan jadi benar. Tapi contoh macam pernyataan P dia palsu. Pernyataan P palsu atau pernyataan Q palsu, dia masih jadi pernyataan benar. Sebab, okey, pernyataan P-nya adalah palsu atau pernyataan Q-nya adalah benar, dia masih akan jadi benar. Sebab kalau perkataan atau ni salah satu benar, dia akan jadi benar. Okey, atau ni tak apa, sebab dia salah satu maksud atau ni. Kalau dan ni maksudnya kedua-dua sekali kena benar, baru dia jadi benar. Okey, kalau satu salah, satu benar, dia akan jadi salah. Dia akan jadi pernyataan, bukan pernyataan salah, dia akan jadi pernyataan palsu. Okey, jadi bagi soalan kita kat sini, P dan Q kita benar, jadi adalah benar. Pernyataan P dan Q adalah benar. Jadi nilai kebenaran pernyataan P dan Q adalah benar. Okey? Ni mari kita tengok contoh nombor 2. Okey, contoh nombor 2 diberikan pernyataan yang diberikan adalah 2 tambah 3 sama dengan 5 atau 2 darab dengan 3 sama dengan 23. Okey, pernyataan P ini adalah pernyataan P dan ini adalah pernyataan Q. Ini adalah pernyataan Q dan ini adalah pernyataan P. Okey. Pernyataan P, 2 tambah 3 sama dengan 5. Betul ataupun tak? Betul kan? Jadi, pernyataan P adalah benar. Benar. Okey. Pernyataan Q. 2 darab dengan 3 sama dengan 23. Jadi, pernyataan Q
adalah palsu. 2 darab 3 sama dengan 6 kan? Jadi palsu. Okey, sekarang ni pernyataan P adalah benar dan pernyataan Q adalah palsu. Jadi dia tanya, pernyataan P atau Q adalah benar ataupun palsu? Okey, yang seperti saya explain tadi, kalau atau salah satu. Untuk atau salah satu benar dah boleh jadi pernyataan dia benar. Okey, sekarang ni pernyataan P kita benar. Benar atau pernyataan Q kita. Pernyataan Q kita adalah palsu. Q adalah palsu. Tapi dia masih lagi akan menjadi pernyataan yang benar. Sebab atau adalah atau ni dia salah satu. Kalau salah satu benar, dia akan jadi pernyataan benar. Tapi kalau dan, kalau dia cakap dan. Okey. Pernyataan P kita adalah benar kan? Q kita adalah palsu. Jadi, kalau untuk dan, dia kena kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Kalau kat sini, salah satunya palsu kan? Satu benar, satu palsu. Jadi, dia tak betul lah. Dia bukan dua-dua sekali. Jadi, pernyataan P dan Q-nya adalah palsu. Sebab salah satu adalah palsu. Bukan kedua-duanya sekali benar. Jadi, dia akan jadi pernyataan palsu. Okey, faham? Okey, ini sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak semua faham macam mana kita nak buat penafian suatu pernyataan. Kita juga boleh tentukan nilai kebenaran suatu ayat majmuk dan awak juga boleh tentukan nilai pernyataan ayat majmuk macam yang kita buat sekarang ni. Okey, jadi ayat majmuk tu adalah gabungan antara dua ayat pernyataan. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar saya yang sedang menonton video ini. Assalamualaikum.